Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Revolusi Industri 4.0 atau dikenali sebagai RI 4.0 menuntut kepada pemikiran dan transformasi pengajian tinggi yang sejajar dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pengajian Tinggi atau PPPMPT 2015-2025 supaya merentasi agenda pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau singkatannya STEM. Justru, video ini akan menerangkan perkongsian amalan terbaik pembelajaran STEM era revolusi industri 4.0 di bawah subtema Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi iaitu Rasional dan Impak kepada Pendidikan STEM dan RI 4.0. Fokus pembentangan video yang dihasilkan oleh kumpulan kami adalah di dalam tajuk STEM menginsankan bakat dan teknologi dalam mendepani arus RI 4.0. Terlebih dahulu, setinggi-tinggi ucapan penghargaan ingin disampaikan atas peluang yang telah diberikan oleh pihak urustia kepada kumpulan ini dalam memberikan komitmen membantu berkongsi maklumat dan teras-teras yang dilihat dapat memperkasakan STEM dalam bidang pendidikan tinggi. Terima kasih diucapkan daripada kami di Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi. Perkongsian amalan terbaik yang dikenal pasti melalui pembentangan ini telah diperincikan kepada 6 agenda iaitu pengenalan, cabaran, rasional, impak, amalan terbaik dan hala tuju STEM ataupun way forward. Bagi mendepani revolusi industri keempat yang memerlukan penggabungan dunia biological, fizikal dan digital ke arah menghasilkan pelbagai teknologi baru, usaha sama telah diwujudkan merentasi kementerian iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Setiap kementerian ini berperanan di bawah portfolio masing-masing dalam membudayakan STEM dan IR 4.0. Dalam pelaksanaannya, KPM berperanan bagi peringkat primary dan secondary, KPT di peringkat tertiary, MOSTI di peringkat antara tertiary dan peringkat kerjaya. KSM memberi fokus mereka di dalam pekerjaan Kuala Baharu. Ciri utama pekerja Kuala Baharu adalah mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang terlalu pantas dan berupaya memenuhi keperluan era automasi dan robotik. Manakala di peringkat MITI, peranan diberikan dalam menggambarkan ramalan sektor pembuatan negara bagi tempoh 10 tahun akan datang. Memetik daripada laporan kajian pengesanan graduan 2019 KPT, sebanyak 884 institusi pendidikan tinggi ataupun IPT telah menyertai kajian tahun 2019 dengan bilangan graduan yang dikeluarkan adalah seramai 346,686 orang. Bagi keluaran mengikut bidang pengajian, peratus terbesar adalah terdiri daripada lulusan dalam bidang pengajian sains sosial berbanding bidang STEM, di mana bidang pengajian kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan adalah sebanyak 29.7%, bidang sains, matematik dan komputer sebanyak 10.3%, perniagaan dan perundangan sebanyak 31.9%, dan bidang sastra dan kemanusiaan sebanyak 8%. Merujuk kepada kajian yang sama juga, didapati bahawa hasilan graduan meningkat dalam masa 5 tahun, iaitu dari 273,373 graduan pada tahun 2015 kepada 346,686 pada tahun 2019. Seterusnya, peratus taburan keluaran keseluruhan graduan bagi tempoh 5 tahun adalah semakin meningkat dari tahun 2015 iaitu sebanyak 86.8% hingga 2019 iaitu sebanyak 89.1%.
Bilangan IPT yang menyertai kajian pengesanan graduan pada tahun 2019 turut meningkat sebanyak 182 kepada 884 IPT secara keseluruhannya. Dapatan lain juga menunjukkan bahawa taburan keluaran keseluruhan graduan bagi tempoh 5 tahun iaitu dari tahun 2015 hingga 2019 adalah keluaran graduan di peringkat ijazah sarjana muda paling tinggi iaitu bersamaan dengan 678,379 graduan, di peringkat diploma bersamaan dengan 619,526 graduan dan di peringkat sarjana bersamaan dengan 113,920 graduan. Laporan kajian ini juga turut menunjukkan taburan bidang pengajian, sains sosial, perniagaan dan perundangan sebanyak 31.9% graduan, kejuruteraan pembuatan dan pembinaan sebanyak 29.7% graduan, sains, matematik dan komputer sebanyak 10.3%, manakala sastra dan kemanusiaan sebanyak 8% graduan. Antara faktor-faktor yang dikenal pasti bagi golongan graduan yang belum bekerja adalah golongan yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 67.1%, ingin berehat atau melancong atau bercuti sebanyak 11.8%, sedang menunggu keputusan atau tawaran untuk melanjutkan pengajian sebanyak 6.2%, sedang menguruskan tanggungjawab terhadap keluarga sebanyak 4.9%, dan pekerjaan yang ditawarkan adalah tidak menepati kesesuaian sebanyak 2.7%. Landscape semasa di Malaysia memperlihatkan isu dan cabaran tentang kesedaran dan kesediaan negara dalam menyediakan kemahiran dan latihan yang diperlukan dalam bidang STEM yang sebenarnya belum memadai untuk memenuhi tuntutan RI 4.0. Isu dan cabaran kebolehpasaran graduan berdasarkan kepada situasi pendidikan STEM dan RI 4.0 dari aspek keperluan kemahiran, kesedaran dan kesediaan graduan menjadi topik utama agar kekal relevan dengan keperluan industri. Cabaran yang pertama iaitu isu kekurangan bakat STEM adalah isu sejagat yang dihadapi oleh kebanyakan negara. Impak perubahan di peringkat global terutama dari segi perkembangan teknologi yang berkembang pantas misalnya turut dirasai di Malaysia. Oleh itu, cabaran utama negara adalah untuk memastikan bakat STEM mencukupi pada masa akan datang dan oleh itu, langkah awal perlu dilaksanakan bagi membangunkan bidang STEM mulai sekarang. Cabaran kedua, perubahan landscape sosioekonomi. Perubahan landscape ini menyebabkan kebolehan bersaing di pasaran global bergantung kepada kemahiran dan penguasaan dalam pelbagai bidang teknologi, khususnya 12 bidang aplikasi teknologi disruptif antaranya seperti internet mudah alih, automasi kerja berkaitan pengetahuan dan IoT. Cabaran ketiga, perubahan tenaga kerja. Perubahan kecil terhadap corak kehidupan masa hadapan memberi kesan signifikan terhadap pasaran buruh dan pekerjaan. Perubahan ini membawa kepada pewujudan dan anjakan pekerjaan, peningkatan produktiviti tenaga kerja serta keperluan kemahiran baharu dan pelbagai. Cabaran keempat, future skills dan transversal skills. Mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kriteria keperluan industri dalam menghadapi cabaran gelombang 4IR merupakan isu atau cabaran yang perlu ditangani. Jika dilihat pada cabaran yang kelima dan berdasarkan laporan Future of Jobs WEF 2016, di antara pendekatan dan tindakan strategik yang menjadi pilihan utama industri dalam menghadapi tenaga kerja masa hadapan adalah seperti latih semula ataupun reskilling, pusingan kerja ataupun job rotation, kerjasama dengan institusi pendidikan dan menyasarkan bakat wanita. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi kriteria keperluan industri dalam menghadapi cabaran gelombang 4IR. Bagi cabaran keenam, revolusi industri 4.0 yang menghendaki transformasi teknologi memberi gambaran bahawa graduan STEM akan terus mendapat permintaan dalam pelbagai sektor selari dengan kepesatan teknologi masa kini. Namun begitu, di sebalik permintaan tinggi terhadap tenaga kerja STEM, didapati minat pelajar terhadap subjek STEM semakin menurun
dan ini telah mendapat perhatian kebanyakan negara di seluruh dunia. Bagi cabaran yang ketujuh, terdapat ketidakpadanan antara penawaran dengan permintaan graduan. Sebahagian majikan melaporkan bahawa sesetengah graduan lemah dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap. Ketidakpadanan ini dijangka semakin sukar untuk diatasi disebabkan ekspektasi yang semakin meningkat berikutan perkembangan teknologi yang mengubah bentuk industri dan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Sehubungan itu, belia Malaysia perlu dididik untuk menghadapi masa hadapan yang semakin mencabar. Bukan sahaja melengkapkan mereka dengan kemahiran dan asas etika yang mantap, malah memperkasa daya tahan dan meningkatkan ciri keusahawanan bagi meneroka peluang-peluang baharu. Justru, hal ini penting untuk beralih daripada suasana mencari kepada penjana pekerjaan. Aspirasi PPPMPT ke arah menginsankan bakat dan teknologi berupaya mendepani arus revolusi industri semasa menjadi fokus utama bagi mengenal pasti amalan terbaik yang boleh dipraktikkan seiring dengan rasional dan impak pelaksanaan agenda PPPMPT 2015-2025. Bagi mencapai hasrat ini, Kementerian dan IPT akan memberi tumpuan untuk membangunkan kurikulum yang lebih holistik dan bersepadu serta menambah baik ekosistem pembangunan pelajar. Inisiatif utama termasuklah menambah baik pengalaman pembelajaran pelajar, mereka bentuk sistem purata nilai grade kumulatif atau CGPA bersepadu, mewujudkan peluang kepada pelajar dan staf akademik untuk menguasai kemahiran keusahawanan. Pembangunan warga kerja STEM yang kukuh dan masyarakat yang celik STEM adalah penting untuk membangunkan Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi. Justru, Kementerian berhasrat untuk mewujudkan lebih banyak siswazah yang meneruskan pengajian dalam ijazah lanjutan dan kerjaya dalam bidang STEM. Kecelikan STEM yang lebih baik untuk semua pelajar, pengetahuan yang lebih baik mengenai kandungan STEM, dan pengetahuan yang lebih baik mengenai kandungan pedagogi STEM. Melalui PPPMPT 2015-2025 telah dikenal pasti bahawa ada 5 lonjakan yang saling menyokong perkembangan STEM dalam bidang pendidikan tinggi. Pertama, bagi lonjakan 1 iaitu graduan holistik berciri keusahawanan dan seimbang. Terdapat ketidakpadanan antara penawaran dengan permintaan graduan. Sebahagian majikan melaporkan bahawa sesetengah graduan lemah dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap. Ketidakpadanan ini juga dijangka semakin sukar untuk diatasi disebabkan ekspektasi yang semakin meningkat berikutan perkembangan teknologi yang mengubah bentuk industri dan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Sehubungan itu, belia Malaysia perlu dididik untuk menghadapi masa hadapan yang semakin mencabar, bukan sahaja melengkapkan mereka dengan kemahiran dan asas etika yang mantap, malah memperkasa daya tahan dan meningkatkan ciri keusahawanan bagi meneroka peluang-peluang baharu. Justru, hal ini penting untuk beralih daripada suasana mencari kepada penjana pekerjaan. Bagi mencapai hasrat ini, Kementerian dan IPT akan memberi tumpuan untuk membangunkan kurikulum yang lebih holistik dan bersepadu serta menambah baik ekosistem pembangunan pelajar. Inisiatif utama termasuklah menambah baik pengalaman pembelajaran pelajar, mereka bentuk sistem purata nilai grade kumulatif atau CGPA bersepadu, mewujudkan peluang kepada pelajar dan staf akademik untuk menguasai kemahiran keusahawanan. Seterusnya, bagi lonjakan ketiga, iaitu menghayati pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat ataupun PSH membolehkan warga Malaysia mendapat ilmu dan kemahiran bersesuaian dengan model ekonomi berpendapatan tinggi. PSH mampu menggembling potensi individu yang masih belum berada dalam pasaran kerja menerusi pelbagai peluang meningkatkan kemahiran. PSH juga boleh memupuk minat dan menyemai bakat untuk kehidupan yang lebih bermakna. Menerusi PSH, pendidikan tidak hanya terhad kepada usia muda, tetapi perlu dilanjutkan sepanjang hayat. Untuk mencapai keberhasilan ini,
maka kementerian akan meningkatkan kesedaran awam tentang manfaat PSH, menambah baik kualiti program sedia ada dan memperkenalkan lebih banyak program inovatif untuk menjadikan PSH lebih menarik. Inisiatif utama dalam lonjakan ini termasuklah mewujudkan rangka kerja pengiktirafan pendidikan terdahulu, melancarkan program kerjasama PSH dan meneruskan sokongan kewangan. Berikutnya bagi lonjakan keempat iaitu graduan TVET berkualiti. Menerusi program transformasi ekonomi ataupun ETP, Malaysia perlu peningkatan 2.5 kali ganda enrolment TVET menjelang 2025. Walau bagaimanapun, penawaran terhadap pekerja TVET tidak mencukupi dalam 10 daripada 12 sektor bidang ekonomi utama negara ataupun NKEA ketika ini. Tambahan pula, TVET dianggap kurang menarik berbanding dengan pendidikan universiti yang konvensional. Ini menyebabkan jumlah pelajar laluan TVET masih rendah, terutamanya yang berkelayakan tinggi. Justru, Malaysia perlu beralih daripada sistem pendidikan tinggi yang hanya menumpu kepada pendidikan universiti yang konvensional sebagai satu-satunya laluan kerjaya kepada dua laluan berasingan yang mengambil kira TVET. Bagi mencapai hasrat tersebut, kementerian akan mempergiatkan kerjasama dan penglibatan industri, menambah baik penyelarasan dengan pelbagai agensi penyedia TVET dan meningkatkan penjenamaan. Inisiatif utama termasuklah melibatkan industri untuk turut merangka dan melaksanakan kurikulum, menambah baik penyelarasan dengan pelbagai agensi penyedia TVET dan penyelarasan dengan kementerian serta agensi lain. Bagi lonjakan ketujuh, ekosistem inovasi, Malaysia berhasrat menjadikan inovasi sebagai peneraju utama pertumbuhan ekonomi negara. Hasil penyelidikan semakin meningkat. Jumlah penerbitan Malaysia berada pada kedudukan ke-34 pada 2009 melonjak kepada kedudukan ke-23 pada 2013. Dari segi pattern hasil penyelidikan, Malaysia berada pada kedudukan ke-43 daripada 110 negara. Pencapaian ini masih boleh dipertingkatkan memandangkan kerjasama dengan industri dan komuniti masih belum meluas seperti yang dihasratkan. Sehubungan itu, akademia di Malaysia perlu berubah daripada bekerja secara bersendirian kepada lingkaran empat pihak iaitu quadruple helix yang lebih akrab, melibatkan akademia, industri, kerajaan dan komuniti tempatan yang saling bekerjasama untuk mewujud, membangun dan mengkomersialkan idea-idea baru. Bagi mencapai hasrat tersebut, kementerian akan memberi keutamaan dalam beberapa bidang penyelidikan utama yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan negara, memangkinkan penglibatan sektor swasta dan industri, serta mewujudkan persekitaran yang memacu pengkomersialan idea. Inisiatif utama termasuklah meningkatkan skala dan pertumbuhan dalam beberapa bidang penyelidikan strategik, memain peranan sebagai pemangkin menambah pelaburan, menyediakan insentif kepada IPT bagi mewujudkan sistem sokongan untuk pengkomersialan idea. Dan seterusnya bagi lonjakan ke-9 iaitu pembelajaran dalam talian tahap global. Kadar penggunaan internet di Malaysia pada masa kini pada tahap 67%, iaitu ketujuh tertinggi di Asia. Kadar ini boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pembelajaran dalam talian dengan kandungan yang berkualiti, meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, mengurangkan kos penyampaian dan menawar kepakaran Malaysia kepada masyarakat global. Hal ini membolehkan pencapaian matlamat yang tertera dalam dasar e-pembelajaran negara atau DEPAN. Malaysia juga perlu beralih daripada model penyampaian skala besar kepada model inovasi dipacu teknologi untuk memperluaskan akses pendidikan dan menawarkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kecenderungan individu. Bagi mencapai hasrat ini, kementerian akan bekerjasama dengan IPT untuk membina keupayaan komuniti akademik, meneroka penubuhan platform e-pembelajaran kebangsaan untuk membangun kandungan MOOC. Inisiatif utama termasuklah pelancaran MOOC dalam bidang kepakaran khusus untuk Malaysia, menjadikan pembelajaran dalam talian sebagai komponen penting pendidikan tinggi dan mewujudkan prasarana cyber yang diperlukan.
Pembangunan bakat STEM merupakan strategi untuk mewujudkan ekosistem pembangunan bakat STEM yang kondusif dan komprehensif melalui kaedah pembelajaran bukan formal dan tidak formal. Tujuannya adalah untuk memupuk minat dan kecenderungan serta meningkatkan tahap kesedaran pelajar dan pendidik kepentingan bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik iaitu STEM dalam era revolusi industri 4.0. Bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM amat penting bagi menyediakan peluang kerjaya untuk masa hadapan dan sebagai persediaan negara menghadapi revolusi perindustrian keempat. PPPMPT merupakan satu pelan komprehensif dan holistik yang berupaya mendukung hasrat yang digariskan dalam dasar negara mengenai industri 4.0 melalui sistem penyampaian pendidikan dan latihan yang berkualiti, berkesan dan relevan. Asas yang digariskan dalam PPPMPT beserta usaha yang dilakukan oleh kaki tangan akademik menunjukkan permulaan yang baik bagi sistem pendidikan tinggi dalam mendepani gelombang 4IR. IR 4.0 menghendaki seseorang untuk belajar dan meneroka secara berterusan dari semasa ke semasa. Proses pembelajaran ini termasuk melalui pembelajaran secara formal atau tidak formal di mana pelajar perlu sentiasa peka terhadap perkembangan teknologi. Pengetahuan yang baik dalam STEM dapat menyumbang kepada penerokaan yang kuat terhadap penggunaan teknologi sebagai satu platform perubahan. Justru, bagi memenuhi permintaan industri dan pekerjaan pada masa hadapan, 10 lonjakan yang digariskan dalam PPPMPT berupaya mendukung keperluan untuk mendorong pelajar menjadi lebih berani dan menerima cabaran untuk menumpukan perhatian terhadap asas yang kuat yang dapat dikaitkan dengan teknologi seperti mesin ke mesin, IoT dan automasi. Pendekatan STEM yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan melalui sekolah adalah untuk menyediakan pelajar bagi menghadapi cabaran global dan perubahan pembelajaran abad ke-21. Perubahan landscape kerangka pendidikan tinggi negara ke arah industri 4.0 diperkenalkan bagi memastikan graduan dan bakal graduan melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran seperti yang diperlukan oleh industri 4.0. Kerangka kerja Humanizing Higher Education for Future-Proof Talents menguraikan strategi dan inisiatif untuk menangani masalah dan cabaran yang dihadapi oleh sektor pengajian tinggi. Antara inisiatif yang digariskan termasuklah kurikulum masa depan yang tersedia, program tadbir urus yang tangkas, hasil penyelidikan dan inovasi, serta kegiatan perancangan bakat. Menyentuh kepada kurikulum masa depan yang tersedia, perkembangan revolusi industri telah membawa perubahan terhadap mod penyampaian dalam pendidikan seperti pembelajaran sepanjang hayat, blended learning dan flipped classroom. Pelaksanaan aktiviti pendidikan juga semakin bebas masa dan ruang melalui pembelajaran secara e-learning. Selain itu, revolusi industri turut mendorong kepada penambahbaikan terhadap aktiviti-aktiviti penyelidikan berkaitan big data, cloud computing, augmented reality dan robotik. Sehubungan itu, penggunaan pendekatan sains dan kejuruteraan secara bersepadu melalui idea STEM dilihat dapat melahirkan generasi Malaysia yang mampu menjadi pencipta alat, inovatif dan kreatif. Pendekatan PDP STEM bersepadu ini memberikan peluang besar untuk guru dan murid meneroka pendekatan pendidikan yang bersifat mesra kreativiti dan inovasi serta memperakui potensi murid dalam mencipta objek dan projek dalam subjek sains. Kerangka kerja Humanizing Higher Education for Future-Proof Talents telah mengenal pasti impak pelaksanaan inisiatif terhadap 3 domen pendidikan tinggi iaitu ekonomi dan perniagaan, masyarakat dan kerajaan. Bagi domen ekonomi dan perniagaan, perubahan akan berlaku terhadap penciptaan pekerjaan, kebolehpasaran graduan, corak penawaran kerja dan model perniagaan. Tambahan pula, sesiapa sahaja berpeluang untuk mengemukakan rekaan produk dan perkhidmatan baharu. Bagi domen masyarakat, pelbagai masalah dapat diatasi melalui pemikiran yang kritis dan kreatif. Pengalaman masyarakat dan gaya hidup dapat diubah
manakala nilai, integriti dan etika akan terkesan. Jurang dalam masyarakat juga semakin bertambah. Bagi domen kerajaan, prestasi kementerian dapat ditambah baik melalui penggunaan teknologi web. Ini sekaligus menarik usahawan dan pelabur dalam memulakan pelaburan terhadap transformasi digital. PPPMPT yang memfokuskan kepada pengembangan bakat masa depan berdasarkan nilai, pengetahuan dan kemahiran akan dapat menyediakan graduan yang holistik dan berupaya untuk memenuhi permintaan industri dan pekerjaan pada masa hadapan. Ke arah menginsankan bakat dan teknologi dalam mendepani arus RI 4.0, hala tuju STEM perlu ditetapkan berdasarkan cadangan-cadangan berikut. Pertama, upskilling dan reskilling, kumpulan tenaga kerja sedia ada dan yang akan datang perlu menjadi teras transformasi Malaysia. Kedua, penglibatan SME secara inklusif adalah penting untuk meningkatkan produktiviti tenaga kerja secara menyeluruh bagi ekonomi. Ketiga, evolusi yang signifikan dalam keupayaan inovasi dan platform kolaboratif penting untuk mendorong kemajuan dan akses kepada teknologi yang menjimatkan kos yang memenuhi keperluan sektor tertentu. Keempat, sokongan dana berfokus diperlukan untuk memulakan penerapan dan pelengkapan pelaburan sektor swasta. Dan kelima, prasarana digital yang baik diperlukan untuk membolehkan operasi industri 4.0 yang dipercayai dan selamat. Sebagai makluman, amalan terbaik adalah memfokuskan kepada peringkat tertiary. Justru, inisiatif ini mendukung usaha untuk melengkapkan permintaan ke arah RI 4.0 dan sekaligus mengecilkan jurang antara permintaan dan penawaran pekerjaan. Berikut merupakan antara inisiatif yang telah digerakkan bagi memperkasakan STEM dalam bidang pendidikan tinggi, bagi memperkukuh pengetahuan dan membudayakan STEM, dan bagi mempergiat program signature STEM. Salah satu inisiatif yang telah dirangka bagi meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan STEM adalah melaksanakan latihan industri yang berstruktur dan memenuhi keperluan pelajar, institusi pendidikan dan industri. Inisiatif-inisiatif yang digariskan berupaya membangunkan kemahiran bakat STEM dan menyediakan peluang kerjaya masa hadapan yang memenuhi kehendak industri. Latihan dan kemahiran yang diterapkan menjadi asas kepada bakat STEM bagi menghadapi cabaran perkembangan teknologi masa hadapan. Bakat STEM yang melalui proses pemerkasaan ini secara tidak langsung akan dapat mengisi kerjaya masa hadapan dan juga mencipta kerjaya baharu di negara ini. Melalui penetapan bidang fokus kelima perluasan peluang kerjaya, pelan tindakan strategik ini disasarkan untuk mencapai matlamat-matlamat berikut. Pertama, meningkatkan minat, kesedaran dan enrolment pelajar dalam bidang STEM. Kedua, menyedia dan melengkapkan keperluan bakat bagi memenuhi permintaan industri dan pekerjaan pada masa hadapan. Ketiga, melahirkan modal insan yang kompeten dalam membantu meningkatkan daya saing negara. Dan keempat, menjadikan STEM sebagai sebahagian daripada gerakan sains kebangsaan. Sasaran 60% enrolment pelajar dalam bidang STEM dapat dicapai dengan meningkatkan minat, kesedaran dan enrolment pelajar dalam bidang STEM yang menyumbang kepada kesediaan dan kesedaran dalam menghadapi cabaran pendidikan tinggi yang sentiasa berubah dengan pantas. Menyedia dan melengkapkan keperluan bakat bagi memenuhi permintaan industri dan pekerjaan pada masa hadapan. Melahirkan modal insan yang kompeten dan membantu meningkatkan daya saing negara seiring dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi 2015-2025. Secara keseluruhannya dan sebagai penutup, kebolehpasaran graduan perlu ditingkatkan seiring dengan kemantapan usaha meningkatkan pengeluaran graduan. Adalah penting untuk mengaplikasi bahan pembelajaran inovatif dan menerapkan mod pembelajaran yang canggih untuk mencapai hasil pembelajaran yang sejajar dengan revolusi industri 4.0, terutama dalam bidang STEM agar terus bertahan dan relevan.
Dalam mendepani masa depan dan revolusi perindustrian yang menuntut kepada penumpuan berdasarkan informasi dan teknologi, keinsanan dan nilai perlu dipelihara serta tidak boleh diabaikan.